Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita Pagi Sabah edisi Jumaat 19 Mac 2021. Baik perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatat 73 kes baharu semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 54,074 kes. Satu kes kematian dicatatkan di Kudat manakala dua kluster baharu direkodkan iaitu kluster Kampung Malaman di Sipitang dan kluster Kampung Padang Timbak di Keningau. Dalam kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, kluster Kampung Malaman mencatat 6 kes baharu menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 14 kes. Kes indeks merupakan guru wanita di salah sebuah sekolah rendah di Sipitang berusia 37 tahun dan disahkan positif melalui saringan kemasukan ward akibat pendarahan ketika mengandung. Saringan kontak di sekolah tersebut mendapati 4 lagi guru bersama seorang pekerja kantin dan 7 pelajar positif COVID-19. Selepas saringan, seorang lagi kontak rapat kepada kes indeks di luar sekolah didapati positif COVID-19. Aktiviti pengesanan kontak rapat masih giat dijalankan. Manakala kluster Kampung Padang Tembak merekodkan 6 kes baharu dengan jumlah kumulatif sebanyak 21 kes. Kes indeks merupakan seorang pelajar berumur 15 tahun yang menjalani saringan untuk merentas negeri wilayah Persekutuan Labuan pada 7 Mac 2021. Hasil penelitian jangkitan menular ekoran aktiviti rentas negeri dan daerah oleh ahli keluarga kes indeks di samping pergerakan kerap kes indeks ke rumah saudara mara di Kampung Padang Tembak. Saringan kontak rapat masih giat dijalankan. Sementara itu, seramai 47 pesakit COVID-19 sembuh semalam menjadikan jumlah kumulatif sembuh 53,193 orang. Manakala 374 pesakit sedang menerima rawatan. Setakat semalam, seramai 2,184 orang telah menerima suntikan vaksin harian dos pertama menjadikan jumlah kumulatif 37,721 orang. Penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan termasuklah umat Islam di negeri ini. Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar berkata kepenggunaan hukum harus itu diputuskan selepas kerajaan mengenal pasti status vaksin halal dan toiban sahaja yang akan digunakan sepanjang program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Alhamdulillah, benda ini sudah pun melalui proses penentuan hukum yang begitu teliti. Mula-mula sekali dibawa ke Muzakarah Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam atau MKI, dan di situ ada 14 orang mufti bagi setiap negeri. Jadi, dan Alhamdulillah diterima selepas dibentangkan wakil daripada MKN, wakil daripada KKM. Beliau berkata demikian dalam segmen 10 minit bersama MKN Sabah bertajuk Vaksin dari Perspektif Islam yang diadakan secara maya menerusi laman Facebook Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah. Menurut Datuk Bongsu, keputusan itu juga dibuat selepas melalui pelbagai proses perbincangan bersama pihak yang berautoriti dalam bidang masing-masing. Justru katanya penggunaan vaksin COVID-19 bertujuan mengawal dan mengurangkan risiko jangkitan pandemik itu yang mana Islam mewajibkan umatnya berusaha menghindarkan diri daripada wabak penyakit. Seramai 101,732 daripada 116,834 pekerja asing di Sabah yang berdaftar Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) telah menjalani saringan COVID-19 sehingga semalam. Daripada jumlah itu, seramai 278 pekerja asing didapati positif COVID-19. Menurut Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Negeri Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia, program itu akan berterusan sehingga kesemua pekerja asing menjalani saringan berkenaan. Pekerja yang telah menjalani saringan setakat ini ialah 101,732 orang pekerja daripada 116,834 orang yang aktif berdaftar di Sabah. Jadi 87% ya dari segi pencapaian pekerja yang telah menjalani saringan lah. Beliau berkata demikian kepada media selepas turut serta dalam operasi penguatkuasaan penginapan perumahan oleh Jabatan Tenaga Kerja Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, mengulas program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa yang diumum Perdana Menteri Rabu lalu merupakan inisiatif kerajaan untuk membantu pekerja dan majikan yang terkesan pandemik COVID-19 menerusi penambahbaikan skim subsidi upah. Sebagai satu inisiatif kepada pihak industri, majikan yang terkesan akibat pandemik ini akan mendapat inisiatif tambahan 6 bulan lagi lah untuk subsidi upah. Jadi bagi majikan yang mempunyai 300 pekerja,
layak mendapat bantuan subsidi upah dengan kadar RM600 bagi seorang pekerja untuk tempoh 6 bulan. Ya, majikan di negeri ini disaran memohon perakuan penginapan daripada Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah bagi setiap rumah yang disediakan kepada pekerja mereka. Ia bagi memastikan penginapan dan kemudahan asas pekerja yang disediakan mengikut standard minimum yang ditetapkan. Menurut pengarah JTK Sabah, Wan Zulkifli Wan Setapa, langkah itu juga sekaligus dapat memastikan majikan mematuhi ordinan darurat, standard minimum dan kemudahan pekerja Akta 446 Pindaan 2021 untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Beliau ditemui media selepas mengetuai operasi pematuhan penginapan ke atas sebuah kilang pembuatan makanan berasaskan makanan laut di Kota Kinabalu. Dalam operasi bersepadu itu, majikan kilang tersebut didapati gagal memohon kelulusan menduduki bangunan serta menyediakan kemudahan asas yang sempurna kepada pekerja. Majikan ini tidak pernah pun memohon mendapatkan kelulusan menduduki bangunan daripada pihak berkuasa tempatan. Dan ini merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang pihak berkuasa tempatan. Dan kita juga lihat dari segi laluan, drainage, dari segi kabeling, elektrik dan sebagainya juga tidak mematuhi perkara-perkara tersebut. Kilang yang diperiksa menempatkan 65 pekerja tempatan dan 5 pekerja asing yang kebanyakannya tinggal di penempatan pekerja yang disediakan. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat berminat menjalinkan kerjasama dengan pengurusan Pusat Amal Latihan dan Amali PALDA Orang Kurang Upaya OKU Sabah. Pelan kerjasama itu selaras kerancangan pembangunan kompleks bersepadu warga emas dan OKU di Inanam yang dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Kita juga ada satu one-stop center latihan untuk golongan kurang upaya di Kimanis Papar. Dan kita melihat dari sudut ini mungkin kita boleh berkolaborasi kerana golongan orang kurang upaya ini adalah merupakan satu daripada kumpulan sasar yang akan dibela oleh Kementerian. Insinyur Syahelmi Yahya ditemui RTM dalam Majlis Perasmian Pusat Pentadbiran Baharu PALDA OKU Sabah di Tuaran. Majlis dirasmikan isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Julia Salag. Sementara itu, pengasas yang juga pengurus PALDA OKU Sabah Azman Saidin bersyukur ramai pihak tampil membantu golongan OKU khususnya ketika negara sedang berdepan cabaran akibat penularan pandemik COVID-19. Usaha kita untuk membantu pusat OKU ini merupakan satu usaha yang mana pegawai-pegawai pelapis kita datang sini untuk membantu, bukan hanya dapat membersihkan kawasan, juga supaya dia dapat dibangunkan semula. Dalam majlis ini, Datin Julia turut menyaksikan penyerahan sumbangan RM30,000 daripada Sabah Energy yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Harun Ismail kepada Azman. Datin Julia juga meluangkan masa melawat bengkel PALDA OKU di Kampung Selat Baru yang terjejas teruk akibat banjir tahun lalu. Peniaga kecil-kecilan dan penjajah di bahagian pantai barat utara Sabah menyambut baik langkah kerajaan melaksanakan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa yang diyakini dapat memulihkan ekonomi. Ketika ditemui RTM di Kota Marudu, mereka mengakui program itu mampu mengembalikan taraf hidup rakyat menerusi dana pembiayaan yang disediakan. Pada saya memang sangat baiklah bila adanya pengumuman seperti yang diumumkan oleh kita punya Perdana Menteri itu, dia banyak membantu pada masyarakat yang terkesan ni. Jadi dengan adanya kemudahan mikrokredit itu, mereka boleh memulakan perniagaan. Bermakna untuk peniaga-peniaga yang dalam situasi COVID sekarang ini, untuk mereka memulihkan dia punya perniagaan semula dalam yang situasi sekarang ini, dan untuk meningkatkan lagi dia punya perniagaan yang sebelum-sebelum ini yang terjejas. Sesuatu yang baiklah, meringankan beban bagi kami yang tinggal di pedalaman, pendapatan terjejas. Bantuan itu sesuatu yang sangat baik untuk kami lah, para peniaga, para pengusaha. Saranan yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri semalam mengenai usaha kerajaan untuk membantu peniaga-peniaga online itu adalah sangat baik dan wajar sememangnya untuk membantu peniaga-peniaga tersebut. Di bawah pemerkasa, kerajaan menyediakan dana pembiayaan tambahan sebanyak RM500 juta bagi kemudahan pembiayaan mikrokredit.
Ya, daerah Kota Marudu berpotensi menjadi pengeluar halia berkualiti di negeri ini. Sehubungan itu, Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Sabah dan pelbagai agensi berkaitan tampil membantu penduduk dari segi bimbingan dan khidmat nasihat. Penolong Pegawai Daerah Kanan Kota Marudu, Nahalan Meduna berkata, ia penting bagi memastikan penduduk mampu mengeluarkan hasil yang berkualiti secara konsisten untuk pasaran jangka panjang. Saya melihat pada hari ini acara ini sangat baik dan boleh menaikkan pendapatan penduduk-penduduk kampung, juga nama Kota Marudu. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas sesi penerangan tanaman halia oleh pengerusi Koperasi Tau Muda Karak Berhad, Pahang, Hamdan Yusof di Kampung Pulutan, Kota Marudu. Menurut Nahalan, tanaman halia besar-besaran di Kampung Pulutan berjaya menghasilkan halia bersaiz besar dan berpotensi dikembangkan. Kejayaan tanaman halia tersebut merupakan hasil kerjasama masyarakat kampung dengan pelbagai pihak yang secara tidak langsung mempelbagaikan pendapatan penduduk. Sebuah kampung di Kampung Saab, Pitas kini mendiami rumah yang lebih selesa dengan pembinaan rumah baharu melalui projek Jiwa Murni sempena Hari Tentera Darat ke-88. Pembinaan rumah tersebut ditaja Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Negeri Sabah. Penyerahan kunci rumah berkenaan disempurnakan Panglima Brigade ke-5 Infanteri Brigadier Jeneral Zabri Darus kepada Ketua Keluarga berkenaan, Jasli Malada. Jasli yang tidak mempunyai pendapatan tetap sebelum ini mendiami rumah usang bersama keluarganya telah menarik perhatian Yadim Negeri Sabah bagi meringankan beban keluarga berkenaan. Hadir sama dalam majlis tersebut Pegawai Daerah Pitas Bakri Nanun dan Pengarah Yadim Negeri Sabah Samin Ongki. Sempena sambutan Hari Angkatan Pertahanan Awam APM ke-69 pada 24 Mac ini, APM Negeri Sabah akan mengadakan program Jom Derma Darah bagi membantu mengisi tabung darah Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu. Program tersebut akan diadakan pada 20 dan 21 Mac ini bertempat di Center Point Kota Kinabalu bermula 10 pagi hingga 5 petang. Sehubungan itu, Pengarah APM Sabah Kolonel Pertahanan Awam Syahrudin Mat Zain mengalu-alukan orang awam tampil untuk menderma darah bagi membantu mereka yang memerlukan. Ini adalah Mega Blood Donation 2.0. Bermakna tahun lepas kita telah memulakan 1.0 lah. So ini sebenarnya ulang kali yang kedua. Cuma sebelum ni kita terhad pada tahun lepas disebabkan COVID. Kita mensasarkan untuk seramai 300 orang penderma sekurang-kurangnya dan kempen ini berjalan dengan kerjasama daripada Hospital Queen Elizabeth II dan juga pihak pengurusan Center Point. Beliau berkata demikian kepada RTM di Pusat Operasi APM Kota Kinabalu. Pelbagai program dirancang sebagai pengisian Hari APM, antaranya pengambilan anggota sukarelawan APM terbuka kepada orang awam selain kuis dan acara cabutan bertuah. Baik, sekian berita Pagi Sabah, saudara, bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.